Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nazrin bin Yusof. Nombor ID RK21091. Saya dan rakan-rakan dari Kumpulan 6 akan membahaskan isu yang bertajuk tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Saya diberi tugasan untuk menerangkan pengenalan mengenai isu ini. Pertama sekali, antisemitik didefinisikan dalam kamus Merriam-Webster sebagai seseorang yang berpendirian yang tidak bersetuju dengan fahaman dan cara hidup agama penganut dan agama dan bangsa Yahudi. Orang Yahudi ialah kelompok penganut agama Yahudi yang terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan, manakala negara haram Israel terdiri daripada bangsa Yahudi, Arab dan lain-lain, dan juga terdiri daripada penganut agama Yahudi, Islam, Kristian dan lain-lain. Malaysia tiada hubungan diplomatik dan tidak pernah mengiktiraf kewujudan negara haram Israel, walaupun negara-negara Arab mula berpaling tadah dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Tuduhan antisemitik sering dilontarkan kepada pihak yang sering mengecam kezaliman yang dilakukan oleh negara haram Israel terhadap penduduk Palestin. Tuduhan ini dilontarkan kepada Malaysia yang sering mengecam tindakan mereka dan Malaysia berpendirian tegas bahawa negara haram Israel mengamalkan dasar apartheid terhadap penduduk Palestin. Malaysia pernah dikecam kerana menyekat atlet perenang Paralimpik Israel ke Malaysia dan dituduh Malaysia mengamalkan polisi antisemitik fanatik dan bertentangan dengan semangat Olimpik. Menurut penulisan Said Nabil Al-Jafri pada halaman artikel Astro Awani, beliau menyatakan Malaysia berpendirian bahawa bangsa Yahudi yang merupakan warga negara selain Israel bebas untuk masuk ke Malaysia atas status hubungan diplomatik dengan negara berkenaan. Sudah jelas bahawa Malaysia tidak mengiktiraf kewujudan negara haram Israel, sekaligus tidak mengiktiraf kewarganegaraan dan pasport Israel. Tanpa pengiktirafan pasport, pihak imigresen tidak dapat memproses kemasukan mana-mana warga Israel ke Malaysia. Oleh itu, soal kebenaran khas kemasukan atlet-atlet Israel ini juga tidak patut timbul. Hal ini dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara di mana usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini juga bertetapan dengan salah satu elemen dalam rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan. Tindakan Malaysia wajar kerana ianya menjunjung perlembagaan yang mulia dan luhur. Perbahasan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Uwais bin Jalal Rasul, nombor matrik RK21093. Kali ini saya akan menerangkan tuduhan antisemitik ke atas Malaysia, iaitu tiada hubungan diplomatik dengan Israel pada aspek realiti isu semasa. Pada sekitar bulan Oktober 2003, Tun Dr. Mahathir ialah mantan Perdana Menteri Malaysia telah menyampaikan ucapan perasmian sempena persidangan OIC yang diadakan di Kuala Lumpur. Mengenai ucapan beliau menjadi sebuah kontroversi dalam pertalian media sosial yang mendakwa dan menganggap beliau sebagai antisemitik. Melalui ucapan beliau, terdapat beberapa pandangan yang mengkritik dan menyokong ucapan dan hujah beliau. Di sini juga tertimbul juga isu yang menyebabkan Malaysia tertuduh sebagai antisemitik, iaitu Malaysia telah menghadkan sepadan dengan melarang atau menghalang atlet Israel untuk menyertai kejohanan renang para dunia yang berlangsung di Sarawak pada bulan Julai. Hal ini kerana setiap negara mempunyai had sepadan masing-masing. Tetapi di Malaysia telah menghadkan sepadan daripada orang Israel memasuki negara Malaysia kerana Israel terlalu banyak melakukan kesalahan. Bahkan Malaysia juga tidak menjalankan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh negara Israel sehingga menyebabkan tiada pihak yang berani untuk menyuarakan hak bagi tindakan-tindakan mereka. Begitu juga dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir mengenai penglibatan pembiayaan kewangan antarabangsa yang telah menyebabkan mata wang nilai Malaysia jauh merudum.
berbeza daripada dolar Amerika. Hal ini Tun Dr. Mahathir mensyaki bahawa jutawan Amerika dari bangsa Yahudi, George Soros, telah terlibat dalam spekulasi mata wang ini. Hal ini telah membangkit kemarahan syarikat-syarikat besar Yahudi sehingga menghardik beliau, dan beliau menjelaskan beliau bukanlah seorang anti-Yahudi ataupun anti-Semitik, tapi penjelasan beliau tidak dihiraukan lagi. Kita teruskan dengan penekanan Malaysia tidaklah wajar dituduh sebagai anti-Semitik dari sudut LMEA, iaitu logik. Kerana seperti yang kita tahu, seseorang individu tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bercanggah daripada prinsip pendiriannya. Oleh itu, Malaysia tidak menyokong dan bersekongkol dengan keganasan dan kerosakan yang dilakukan oleh pihak Israel yang merupakan rejim yang kejam dan melakukan pembunuhan yang berselesa oleh tentera Zionis kepada pihak yang tidak bersalah, tidak terkecuali kepada golongan tua, kanak-kanak maupun wanita. Oleh itu, Malaysia tidak ingin terlibat dan terpengaruh dengan perbuatan tidak bermoral dan anasir-anasir buruk dari Israel. Oleh itu, secara teori, Semitik merupakan satu entiti ataupun bangsa yang berkongsi bahasa seperti Arab dan Yahudi yang berada di Timur Tengah. Malaysia juga telah menjalankan hubungan diplomatik di setiap negara yang berada di Timur Tengah, termasuk juga negara Arab, tetapi terkecuali dengan pihak Israel, kerana Israel bukan sebuah negara yang tidak diiktiraf oleh Malaysia. Hal ini kerana juga Malaysia tidak mengiktiraf Israel kerana Israel telah melakukan pelbagai kesalahan maupun jenayah kepada pihak yang tidak bersalah. Oleh itu, pemimpin Malaysia maupun masyarakat Malaysia telah berpandangan jauh bahawa hubungan yang apabila Malaysia menganjurkan hubungan bersama Israel, ia akan mendorong kepada kucak-kacir terhadap masyarakat dan membuka keamanan negara yang berpunca daripada masalah-masalah oleh Israel. Oleh itu, ia akan memberi kesan buruk dan ancaman yang bahaya kepada negara Malaysia. Di sini, Tun Dr. Mahathir juga menjelaskan bahawa masyarakat Malaysia berdiri untuk mengutuk Zionis kerana mereka melakukan perkara yang tidak berupa kemanusiaan. Tetapi mereka bukanlah anti-Yahudi maupun anti-Semitik kerana pendirian Malaysia merupakan sebuah negara yang ingin menegakkan kebenaran. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya Muhammad Khairul Fikri bin Mahad dengan nombor ID matrik saya RK21097. Saya akan membentangkan tentang faktor punca atau sebab tuduhan antisemitik ke atas Malaysia, iaitu tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih dahulu, saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya konflik di antara Malaysia dengan Israel. Antara salah satu faktor utama berlakunya konflik antara Israel dengan Palestin berpunca daripada salah satu faktor utama keagamaan apabila golongan Israel telah menubuhkan gerakan Zionism sebagai gerakan keagamaan yang dijalankan oleh orang Yahudi. Keadaan ini menyebabkan mereka ingin mendapatkan negara ataupun kawasan untuk dijadikan penyebaran agama mereka. Malahan, mereka percaya pusat penyebaran agama mereka perlu dipusatkan pada tempat-tempat turunnya kitab Injil, iaitu di kawasan Palestin. Faktor yang kedua ialah faktor perebutan tanah. Faktor perebutan tanah antara Israel dengan Palestin adalah disebabkan kepercayaan yang dipegang oleh golongan Zionis yang terdiri daripada orang Israel yang mempercayai bahawa tanah Palestin, khususnya Jerusalem, merupakan tanah suci bagi agama Yahudi dan mereka berhak ke atas tanah tersebut. Orang Yahudi mempercayai tentang hak kebebasan beragama dan tiada paksaan dalam mengeluti agama. Tetapi, perkara sebaliknya berlaku apabila mereka seolah-olah tidak memegang dan menafikan prinsip-prinsip agama tersebut serta melakukan kezaliman terhadap rakyat Palestin seperti rampasan tanah, harta benda, kezaliman dan lain-lain. Akhir sekali, faktor ideologi Zionism. Alasannya, Palestin dianggap tanah akhir bersejarah bagi orang Yahudi. Ideologi Zionism juga telah menekankan bahawa mereka tidak akan hidup aman dan damai
dengan perkara dengan bangsa-bangsa lain kerana mereka melakukan kezaliman. Di sini dapat dikonklusikan bahawa Malaysia dan Israel ini berlakunya konflik kerana Israel telah melakukan kekejaman terhadap orang yang beragama Islam di Palestin. Seterusnya, saya akan membentangkan punca tuduhan antisemitik ke atas Malaysia. Antara salah satu puncanya adalah pendirian Malaysia tentang kemasukan atlet Israel ke dalam negara kita. Pada tahun 2019, Malaysia tidak membenarkan atlet renang Paralimpik Israel untuk memasuki negara ini bagi menyertai kejohanan perenang Paradunia 2019 yang dijadualkan berlangsung di Sarawak pada bulan Julai 2020. Menurut LMEA, sesebuah negara mempunyai hak untuk menutup wilayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Seperti mana Malaysia menutup wilayah untuk atlet renang Israel kerana sifat kekejaman rakyat mereka terhadap rakyat Palestin. Selain itu, menurut falsafah pendidikan kebangsaan dari aspek intelek, iaitu mempunyai pendirian yang tetap dalam sesuatu aspek. Seperti mana Malaysia ini mempunyai pendirian yang tetap terhadap Israel dan kekejamannya terhadap rakyat Palestin. Akhir sekali, untuk punca pendirian Malaysia tentang kemasukan atlet Israel ke dalam negara ialah dari aspek rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan, dengan menghalang sesebuah negara untuk memasuki ke dalam negara sendiri kerana pendirian tetap terhadap kekejaman Israel kepada rakyat Palestin. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan pendirian Malaysia untuk meningkatkan matlamat agama Islam yang merupakan agama rasmi negara Malaysia. Hal ini demikian kerana Israel telah menjatuhkan martabat agama Islam demi kekejaman mereka terhadap rakyat Palestin. Punca yang keduanya adalah kritikan Tun Dr. Mahathir tentang kesalahan yang dilakukan oleh Israel. Hal ini menyebabkan Tun Dr. Mahathir dan Malaysia dilabel sebagai antisemitik kerana tindakan Tun Dr. Mahathir itu menimbulkan rasa tidak puas hati daripada golongan Yahudi. Akan tetapi, pada hakikatnya, Malaysia bukanlah antisemitik kerana Malaysia hanya menentang perbuatan Israel dan bukan semua golongan Yahudi. Jika dikaitkan dengan LMEA, tindakan Tun Dr. Mahathir tersebut tidak salah kerana wujudnya hak kebebasan bersuara. Setiap individu diberi hak kebebasan untuk menyuarakan sebarang pendapat dan beliau mempunyai hak untuk menyatakan pendirian beliau mengutuk tindakan Israel. Selain itu, jika dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan daripada aspek rohani, iaitu mengenal pasti dan bersuara menentang perkara yang salah, tindakan Tun Dr. Mahathir tersebut adalah benar kerana beliau menentang sekeras-kerasnya tindakan Israel yang kejam terhadap rakyat Palestin, meskipun Israel banyak disokong oleh kuasa-kuasa besar. Beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Israel itu salah dan tidak memberi kemanusiaan. Akhir sekali, tentang punca kritikan Tun Dr. Mahathir tentang kesalahan yang dilakukan oleh Israel dari aspek rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sikap menentang dan mengutuk perbuatan yang salah penting untuk mengukuhkan kepribadian dan keharmonian bangsa.
Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan terangkan tentang kesan tuduhan antisemitik ke atas Malaysia terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan terhadap individu. Yang pertama, individu yang dilabel sebagai antisemitik dianggap sebagai ancaman dan penjenayah. Lebih-lebih lagi apabila individu tersebut berada di luar negara, di mana rakyat di luar negara tersebut rata-rata ialah seorang Yahudi dan pro-Barat dan pro-Yahudi. Kesan yang kedua ialah mereka dipandang hina oleh orang luar negara, seperti dimaki dan dicaci walau di mana mereka berada. Yang ketiga, apabila mereka dicaci dan dimaki, walaupun berada di tempat awam, ini telah menimbulkan rasa takut dan trauma ke atas individu tersebut. Kesan terhadap masyarakat pula, yang pertama, ia telah menjejaskan keharmonian pelbagai bangsa dan agama. Apabila seseorang itu dilabel sebagai antisemitik atau sesebuah kelompok masyarakat itu dilabel sebagai antisemitik, dan terdapat sekumpulan masyarakat lain yang pro-Semitik, keharmonian itu boleh terjejas kerana mereka yang mempunyai pendirian sebagai antisemitik ini sering dianggap sebagai ancaman dan penjenayah. Hal ini demikian boleh menyebabkan kesepaduan antara masyarakat musnah dan boleh merosakkan sesebuah rukun tetangga di dalam sesetengah komuniti atau sesetengah perumahan. Kesan terhadap negara pula, yang pertama, hubungan antara negara menjadi keruh. Apabila Malaysia dituduh sebagai negara antisemitik yang telah menjalinkan hubungan dengan negara yang pro-Semitik, ini boleh menjadikan hubungan antara kedua negara semakin keruh. Yang kedua, ekonomi negara semakin merosot. Apabila hubungan diplomatik antara negara tersebut telah rundung, ini boleh menyebabkan ekonomi semakin menurun. Justru ia boleh membawa kepada jurang kemiskinan yang semakin tinggi. Apabila ekonomi merosot, maka rakyat sukar untuk mencari pendapatan untuk melangsungkan kehidupan seharian. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Umaira binti Muhammad Rosti, ID RK21112. Di sini saya akan menerangkan kaedah untuk mengatasi tuduhan antisemitik dari segi individu. Daripada artikel yang saya sediakan, apabila seseorang individu tersebut melihat tajuk seperti ini, mereka akan membuat kesimpulan bahawa rakyat Malaysia antisemitism. Tetapi apabila kita meneruskan membaca artikel tersebut, kita dapat simpulkan bahawa Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir tidak terlibat dengan antisemitism, tetapi mereka anti-government Israel disebabkan perkara-perkara kejam yang dilakukan oleh mereka. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan negara takut terhadap Israel, tetapi negara kita Malaysia berani untuk melaungkan suara. Disebabkan perkara inilah mereka melabelkan Malaysia sebagai antisemitik. Seterusnya, sebagai individu, kita boleh mengatasi tuduhan antisemitik dengan melahirkan rakyat yang berpendidikan. Hal ini kerana apabila rakyat tersebut berpendidikan, mereka boleh berfikir dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan teliti dan bukanlah dengan secara yang melulu. Yang kedua adalah menggunakan elemen jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Seseorang yang boleh mengimbangkan kesemua elemen ini akan memberi impak yang positif. Kesan daripada mengimbangkan kesemua elemen ini adalah, sebagai contoh, rakyat Malaysia pada masa kini mempunyai laman sosial. Dengan ini, apabila mereka mempunyai tekanan emosi, mereka akan memberi reaksi dengan mengupdate di laman sosial. Hal ini akan memberi impak negatif kepada rakyat dan juga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Farhani binti Muhammad Farid. ID matrik saya RK2117. Okey, saya ingin membincangkan tentang kaedah mengatasi ke atas tuduhan antisemitik dalam kalangan masyarakat dan negara. Okey, bagi kalangan masyarakat hendaklah mempunyai sikap ambil tahu tentang apa itu perbezaan antara antisemitik dan anti-Israel. Sebagai contoh juga, pihak bertanggungjawab juga bermain peranan penting. Contohnya, pihak ketua kampung ataupun ketua dalam kawasan penduduk itu boleh mengadakan sebuah kempen ataupun menjemput penceramah luar yang bertauliah untuk membincangkan dan menceritakan tentang apa itu tuduhan antisemitik terhadap rakyat Malaysia dan apa perbezaan antara tuduhan antisemitik dan anti-Israel. Kerana kedua-dua itu adalah perkara yang berbeza, rakyat Malaysia tidak pernah mempunyai sikap anti kepada kaum ataupun bangsa Yahudi. Dan seterusnya, masyarakat juga boleh menjadi masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira bangsa, kaum dan agama bagi mengukuhkan nilai-nilai perpaduan di dalam sesebuah masyarakat tersebut. Dan masyarakat juga perlu menjadi masyarakat yang prihatin tentang isu-isu penindasan dan ketidakadilan sosial yang berlaku pada masa ini dan mempunyai pendirian yang teguh untuk melahirkan masyarakat yang yakin pada diri sendiri dan seperti memboikot ataupun tidak membeli barang-barang yang berkaitan dan berkenaan dengan negara Israel tersebut. Seterusnya, bagi kaedah mengatasi terhadap negara. Rakyat Malaysia hendaklah bersyukur kerana mempunyai rukun negara yang dapat membimbing rakyat Malaysia membentuk nilai-nilai dan peribadi akhlak yang mulia. Antara rukun negara tersebut ialah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Pergerakan anti-Israel yang berada di Malaysia iaitu boycott, divestment and sanction ialah sama sekali tidak bersikap antisemitik, iaitu membenci ataupun memboikot kaum dan bangsa Yahudi. Kerana dalam rukun negara sendiri, rukun negara yang kelima, di mana menitik beratkan tentang kesopanan dan kesusilaan. Di sini rukun negara itu telah mengajar rakyat Malaysia supaya tidak membenci mana-mana kaum dan bangsa, terutamanya kaum Yahudi. Dan negara Malaysia juga boleh memutuskan berkaitan dengan mana-mana negara yang mempunyai sikap perkauman seperti ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Hazwani Alia Muhammad Azmi. Hari ini akan meneruskan lagi sesi pembentangan untuk bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Apa yang dapat saya simpulkan adalah Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel bukan kerana ia sebuah negara Yahudi, tetapi semata-mata atas hakikat bahawa ia sebuah rejim yang gagal menghormati prinsip hak asasi manusia, menidakkan hak rakyat Palestin kembali berkuasa di tanah air sendiri dan terus mengamalkan dasar kekerasan dan perluasan wilayah. Sebenarnya, rakyat Malaysia tidak membenci Israel semata-mata kerana ia sebuah negeri yang didiami suatu bangsa yang bernama Yahudi. Namun, apa yang tidak dapat diterima oleh rakyat Malaysia ialah pendukung kuasanya, iaitu puak Zionis yang mengenepikan segala peradaban dan tata cara kenegaraan dengan sanggup menghalalkan pelbagai cara demi mencapai matlamat mereka. Zionism dibenci kerana ia berteraskan ideologi hegemoni yang terlalu sempit yang menolak budaya hidup bersama dengan jiran dan masyarakat yang sejagat, melainkan jika orang lain sanggup menjadi kuda tunggangannya. Inilah pendirian pemimpin dan rakyat Malaysia yang sengaja disalah tafsirkan oleh masyarakat Yahudi dan sekutunya. Mungkin atas sebab kejahilan itu, maka mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menjadi sasaran serangan habis-habisan bangsa Yahudi dan negara-negara barat yang menjadi penajuk utama kepada kelahiran negeri Israel pada 1948 itu. Walaupun begitu, ia tidak bermakna pemimpin dan rakyat Malaysia mesti menyimpan kebencian kepada orang Yahudi. Sebagai rakyat yang mendiami sebuah negara berbilang bangsa dan agama, pemimpin dan umat Islam di Malaysia tidak pernah diasuh supaya membenci atau memusuhi bangsa atau agama lain, termasuk Yahudi. Pemimpin dan umat Islam di Malaysia terkenal sebagai golongan yang tinggi tahap toleransinya. Walaupun Islam agama rasmi di Malaysia, anutan dan amalan agama lain juga terjamin kebebasannya. Seperti rakyat Malaysia yang lain, Tun Dr. Mahathir berpegang teguh kepada ajaran bahawa prinsip utama Islam ialah kesamarataan di kalangan manusia tanpa mengira bangsa,
warna, jantina atau agama. Islam ialah satu agama yang memberi penekanan kepada aspek toleransi, keadilan dan keluhuran undang-undang. Mungkin tidak ada tempat di muka bumi ini selain di Malaysia, di mana masjid, gereja dan kuil boleh ditemui selang beberapa bangunan walaupun tidak sebelah menyebelah. Terdapat satu hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud, pada satu ketika, lalu satu jenazah di hadapan Nabi SAW. Maka baginda berdiri bagi menghormati jenazah tersebut. Maka sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, kenapa menghormati jenazah itu sedangkan ia adalah jenazah Yahudi?" Nabi memberitahu, "Wahai sahabatku sekalian, memang sesungguhnya aku mengetahui jenazah itu ialah jenazah Yahudi. Tetapi dia juga seorang manusia." Dari sini dapat kita lihat apa yang tidak disenangi oleh rakyat Malaysia terhadap Israel sebenarnya. Ianya tidak lain tidak bukan corak politik dan pemerintahan rejim Zionis itu, bukan agama Yahudi yang dianuti rakyatnya. Pemimpin dan rakyat Malaysia bercakap dalam satu nada apabila melibatkan tentang penindasan, perampasan hak, penghinaan dan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis ke atas umat Islam Palestin. Saya yakin dan percaya bahawa pemimpin dan rakyat Malaysia lainnya juga akan turut melakukan hal yang sama jika perkara ini berlaku di negara Islam lainnya. Atas dasar inilah, Tun Dr. Mahathir masih tidak berganjak daripada pendiriannya bahawa sokongan Malaysia terhadap perjuangan bangsa Palestin berasaskan kepada hak mutlak bangsa itu untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Jadi, ayolah sama-sama kita renungkan. Oleh itu, berakhirlah sesi pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga kita bertemu lagi dan saya akhiri dengan sekian. Terima kasih.